bahagian utara, 70% bahagian selatan. Tapi Footballis akan mula untuk bergerak kawasan bawah. Secret mereka berpecah 2-2. Navi akan mula untuk pergi ke tempat kesukaan mereka. A1 macam biasa Severny akan menjadi milik mereka kali ini. Walau bagaimanapun kalau kita lihatkan daripada segi ranking, overall ranking kita 114. Bagi saya untuk mengejar yang kat atas ni, jika mereka boleh dapatkan chicken, selalunya limit lah untuk 5 game, 6 game sehari boleh dapat 100 lebih point. Dan waktu grand final untuk PNWL pun ketika itu saya rasa 5 game tapi boleh dapatkan 100 point lebih untuk satu hari sahaja. Dan Bigatron kita kena tahu antara salah satu pasukan yang selalu sangat memberikan kejutan, pernah mendapatkan triple chicken dinner dalam pertandingan PMCO dulu pun pernah layan sekali triple chicken dinner. Pernah juga diorang bermain dengan asyik chicken satu hari mereka dapatkan 5 chicken. Itu ada antara pas ataupun yang pernah diperolehi oleh pasukan Bigatron ini. Dan mungkinkah setelah mereka berjaya untuk membaca kembali kesilapan mereka, mereka akan kembali kuat seperti sebelum-sebelum ini? Ya, memang betul tu, sebab sekarang ini kita lihatkan Circle sudah mula pergi ke bahagian kanan, bukan di bahagian pulau. Jadi itu akan memberikan dividen yang agak baik untuk pasukan daripada Indonesia. BTR tidak perlu turun ke mana-mana, tidak perlu rotate terlalu jauh. Begitu juga dengan pasukan Aerowolf yang telah menukar tempat mereka ke sama ada Stalber sebenarnya tadi. Nampaknya macam pergi ke Stalber. Tapi untuk Navi mereka kena rotate sekali lagi. Untuk Secret 2 dalam circle, 2 di luar circle. Jadi masih situasi yang baik untuk pasukan mereka. Tapi inilah 4M yang memang mutlak circle di atas kepala mereka kerana mereka turun selalunya di kawasan Yasnaya Poliana. Dan circle itu memang menutup kepada mereka, menyebabkan ada 2 tim sekarang ini yang memang betul-betul mantap dekat Erangel. Satu ialah pasukan 4M, satu ialah pasukan Navi. Tapi Navi kali ini telah menyamakan kedudukan Erangel itu sama dengan 4M dengan konsistensi yang lebih. Iaitu pasukan Navi ada 2, 4M ada 2 chicken dinner. Tetapi yang paling banyak dapatkan kedudukan yang baik ialah pasukan Navi. Kerana kedudukan yang paling buruk ialah nombor 5 dan kemudian yang kedua buruk ialah nombor 2. Jadi paling minimum lah markah untuk Navi ialah 6 kalau dekat Erangel ni. Kalau dia masih berterusan macam tu, mereka dah confirm lebih daripada 100 sebab mereka ada 99 markah. Kalau mereka boleh dapatkan 2 digit point dekat sini, kalau dia dapat chicken lagi, dia boleh pecut balik pasukan KDA. Yep, boleh pecut begitu sahaja. Dan sekarang ini boleh dikatakan top 3 ini je yang banyak lakukan pertukaran shift di tempat pertama, kedua, ketiga. Ini tarik tali juga sebenarnya di antara ketiga-tiga mereka. Dan saya rasa bukan tempat sampai 1 sampai 3. Saya rasa daripada yang pertama sehingga kelima pun mempunyai persaingan sebegitu rupa. Akan tetapi kelihatan juga beberapa skuad yang sedang berada di atas ini mengalami satu kemerosotan. Mungkin ini akan memberikan ruang yang besar terhadap pasukan-pasukan yang berada di kawasan bawah sekarang ini, berada di page yang kedua ataupun tempat ke-8 dan sebagainya, akan mampu untuk mengumpul poin sedikit demi sedikit bagi mengejar mereka semua yang sedang berada di atas. Apa yang akan jadi lebih menarik jika berlakunya perkara ini ialah kita akan dapat lihatkan satu gameplay yang tak boleh untuk diteka siapa yang menang. Kita tak tahu, okay, dia ni menang, tak boleh. Kita dah tak boleh nak teka siapa menang, siapa yang boleh konsisten. Sebab sebelum ni kita dah macam tahu, okay, ni confirm ni 4M jadi raja, jadi pemenang untuk qualifier. Kita dah tahu ni Bigatron menang dan sebagainya. Tapi kali ni kita tak boleh untuk memberikan ataupun untuk diberikan pilihan yang dia ni menang ataupun tidak. Sukar sebenarnya. Memang betul tu. Di sini ialah kita lihatkan circle yang menyentuh 40% daripada kawasan ini adalah air sebenarnya. Kalau kita kirakan sekali Sungai Rozok itu bersama dengan lautan yang disentuh di Lipovka, Kamensky dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan circle itu akan pergi ke tengah circle ini dan itu menyebabkan TSJ bergerak ke arah mansion kalau kita lihatkan bersama dengan Alpha 7. Dan itu merupakan satu tindakan yang agak relevan di sini. Daripada visual kita melihatkan tim Secret pergi ke kawasan rumah air. Bersama dengan rakan-rakan yang lain mereka akan loot terlebih dahulu. Tetapi nampak gayanya kemasukan mereka selepas ini mungkin ke Rozok ataupun school tidak akan menjadi masalah besar kerana tempat itu telah pun di-abandon ataupun ditinggalkan oleh mereka-mereka yang berada di sana. RRQ masih di Pochinki, mereka punya circle pun ada menyentuh perkataan key di Pochinki itu, jadi mereka tidak perlu terlalu bergegas bagi mencari tempat yang baik. Nova SQF walaupun akan berada di belakang ASL, kanan ada BTR.
Ini mungkin masalah. Ya, masalah besar. Tapi Secret seakan-akan ada satu laluan yang sangat-sangat selesa sekali untuk mereka masuk ke dalam circle tanpa diganggu. Bayangkanlah. Laluan mereka, lalu Rozok mungkin boleh sempat loot lagi, pergi school, boleh macam shopping-shopping dulu tanpa diganggu oleh sesiapa jikalau RRQ tak ke kiri ataupun Zeus tak langgar di bahagian belakang. Tapi jikalau secara tiba-tiba pasukan Zeus dan sebagainya akan mula untuk langgar, mungkin tim Secret akan menghadapi satu masalah sedikit sebelum mereka masuk ke dalam belatan yang seterusnya. Tapi selalunya kalau kita dah dapatkan circle terlebih dahulu, kebarangkalian yang lebih tinggi untuk kita lawan dengan pasukan-pasukan dia yang sedang beri kawasan luar ni lebih mudah dan mungkin boleh dapatkan kill dengan lebih baik. Contohnya kebanyakan pasukan yang cuba try masuk-masuk ke dalam circle tapi diganggu oleh mana-mana tim yang lain, diganggu ataupun dihalang oleh mana-mana tim yang telah pun berada di hujung circle tersebut, kebarangkalian yang tinggi yang mereka akan mati. Disebabkan itu kebanyakan pasukan mereka lebih rela untuk lalu circle, lalu di dalam zon biru untuk masuk ke dalam circle, tak perlu tu hadap sesiapa, tak ada masalah. Tak perlu apa orang kata terkena damage yang banyak pun tak ada masalah. Janji tak perlu untuk berjumpa dengan mana-mana tim sebelum masuk circle yang seterusnya. Ya, memang itu langkah yang diambil oleh footballist di dalam Vikendi sebelum ini dan mereka akan ulang balik benda itu setakat ini. Kerana kita lihatkan footballist sebelum ini di dalam Liga, PMGC Liga, mereka bermain dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat konsisten. Tapi entah bagaimana di PMGC Grand Finals ini tidak begitu. Dan di sini kita melihatkan Navi, Matic baru saja menjatuhkan dan dijatuhkan juga sebagai serangan balas oleh Abeli. Tapi adakah akan ada bantuan daripada pasukan Navi yang lain seperti All Boy ataupun Tigzi yang berada di belakang Matic pada waktu ini, ataupun mereka akan biarkan dia mati? Oh, tu dia Navi datang bersama dengan satu UAZ itu akan berpusing. Adakah parking? Yes, dia akan parking dan dia akan cuba untuk menyerang Zeus sampai penampakan Abeli. Oh, Abeli dia tersilap, Bob. Dia tersilap. Lompat tadi. Tapi dia, All Boy akan jatuh terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, Q-Smoke menyedari kesilapan berlaku. Dia akan dapat satu daripada pasukan Zeus. Tapi Zeol akan menyelamatkan keadaan pada waktu ini. Tigzi saja yang menjadi hero ketika ini, mampu tak untuk selamatkan? Tidak. Tigzi tidak berjaya selamatkan Matic. All Boy juga perlu diselamatkan oleh sama ada Smoke ataupun Tigzi. Kalau tidak dia akan mati dalam kadar yang sedikit cepat. Lagi cepatlah di sini. Dan All Boy juga akan mati disebabkan oleh zona biru. Pasukan Zeus, adakah 4 player mereka masih boleh diselamatkan? All Boy juga dibunuh. Confirm. Dapatkan belakang IC juga untuk dapatkan si Z pergerakan masuk ke bahagian belakang yang seterusnya, tapi IC akan terpaksa reload terlebih dahulu. Smoke akan terpaksa juga untuk ditinggalkan di bahagian belakang bersorangan saja jika dia tidak menjadi first aid kit, tapi tak sempat guna first aid kit. Dia telah pun dihantar pulang ke lobby terlebih dahulu. 3 kill secara keseluruhannya untuk pasukan Zeus Esport. Kali ini satu permulaan yang agak baik untuk pasukan Zeus Esport. Yol akan dihantar ke bahagian depan, tapi mereka seakan masih lagi akan cuba untuk mencari di manakah Tigzi. Nyawanya tinggal 50% sahaja, tapi Yol seperti dijadikan sebagai hitman untuk mendapatkan si Tigzi. Tapi Tigzi masih lagi lihat nyawanya, masih lagi mampu untuk membawa Dacia ini ke dalam circle dengan selamat. Dia hanya ada satu kesekian saja, tetapi still masih lagi boleh hidup dengan selamat. Itulah dia malang sekali untuk Navi. Mereka tinggal satu saja player pada waktu ini, tetapi mereka pernah menghadapi situasi ini berkali-kali. Kalau kita lihatkan, malang sekali player yang selalunya berada di akhir zaman itu dan berjaya dapatkan chicken ini ialah All Boy. Kalau dia tinggal seorang pun, kali ini tinggal satu yang bukan All Boy, mungkin kurang sedikit chances. Kita sudah nampak betapa hebatnya All Boy itu daripada segi timing dia dan kesanggupan dia untuk gunakan segala item dan kelengkapan yang ada pada tangannya akan digunakan dengan optimum sebaik yang mungkin. Tapi di sini kita melihatkan Joker bermain jarak jauh menggunakan Bison atau Bison. Entah apa yang dicarinya di situ. Alpha 7 dan Mafioso akan melarikan diri dengan rakannya Swaguin. Bling-bling. Dacia bling-bling yang dia pakai daripada Alpha 7. Saya paling minat sebenarnya dengan Dacia ni. Dia punya bling-bling dia tu mata sampai ke atas tu. Tapi footballist apa-apa pun Navi masih lagi belum lagi mampu untuk menyelamatkan diri mereka. Baru nak berhenti bang dan akan dia terpulang ke lobby terlebih dahulu. Begitulah Navi. 2 pusingan yang tak konsisten
J baru je kata tadi antara mereka dapat 5-6 mata. Hilang di tempat dia ke-16. Bukan 6 mata je tapi di tempat dia terakhir iaitu di tempat yang Kosong. ke-16. Kosong. Melekat 99 mata tu. Itulah dia. Inilah tempat dia yang paling teruk sekali. Jauh sekali daripada 4 game Erangel sebelum ini di mana mereka minimum mendapatkan 6 mata. Kali ini mereka berjaya untuk memecahkan rekod mereka, mendapatkan kosong mata dekat situ, hasil daripada kereta kayu yang dibawakan oleh footballist. Ya betul tu. Mungkin mereka kurang satu map Erangel ataupun kurang 2499 Erangel saja. Mereka kurang satu lagi map Erangel untuk dimainkan. Sebab tu kali ni memang rata awal di tempat ke-16. Apakah daya memang tak boleh buat apa-apa dah. Mereka akan terpaksa untuk menerima. It is what it is. Navi akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-16. Tapi Nova SQF masih lagi kekal kacak dan handsome di sini dengan keempat-empat pemain mereka membawa Dacia bersorangan saja daripada si Order dan Bigetron sedang berada di persekitaran kalau kita dapat saksikan. Ya, Nova ni memang paling mengconfusekan lah kalau dia bertukar-tukar dengan nasib baik warna dia lain. Sebab Navi Old Boy dengan Nova Cool Boy. Jadi dia macam Navi Cool Boy. Dia kena jadi tersasul lah. Naviva Cool Boy. Jadi macam tu. Tapi di sini kita melihatkan footballist sama dengan KDA. Pasukan daripada Turki berlawan dengan pasukan daripada Turki juga. Siapakah yang akan menjadi juaranya dekat sini? Perlawanan dia antara dunia, tapi kita lihatkan Solus duduk di kawasan yang lebih baik bersama dengan Silas, tapi Lutz akan dapatkan satu confirm kill terlebih dahulu kat atas pasukan KDA. Ini sebenarnya walaupun Navi kalau dia bersedih tadi, kalau mereka dapat kalahkan KDA ni mungkin mereka akan tersenyum sedikit. Untuk pasukan Navi, footballist juga sama. Satu telah pun jatuh tetapi belum lagi diuluskan langsung. Malang sekali. Dia punya reflect tu begitu laju sekali je. Dia turun, dia terus sahaja 360. Tapi tembakan beliau pula yang sedikit tersasar, tidak konsisten mengakibatkan dia tidak berjaya untuk memperoleh kill ataupun knockdown tersebut. ESL pula ada bersatu kosong berbeza melakukan tembakan bagi depan Paraboy. Sekarang ini sedang pruning saja tapi tembakan balas masih lagi belum dapat dilihat daripada si Paraboy. Mungkin dia tak tahu kat mana keberadaan dan ataupun kedudukan tepat pemain musuh mereka. Jadi Nova XQF mereka akan hanya ada tinggal 2 pemain saja di bahagian dalam slope kecil tersebut, seperti ada fire yang kecil sekali di bahagian hadapan tadi. Tapi pasukan ESL keempat-empat pemain mereka sedang melihatkan macam longkang juga ni kan. Yap, macam longkang yang diduduki oleh Paraboy. Nasib baik para ibu-ibu bapa-bapa tidak menembak mereka di kawasan itu dengan baik. Alpha 7 yang berada di atas. Sena Texa kali ini Alpha 7 menembak BTR. BTR rotation entah daripada mana tapi berjaya juga sampai ke dalam ini. Circle yang ketiga sekarang ini. Jauh sedikit daripada tempat asal kita, tapi Zeus berada di tempat yang tertinggi sekali lagi. Tetapi mereka ni, Zeus ni selalu dapat tempat yang tertinggi dengan kill yang banyak, tetapi mereka jarang sekali dapat masuk ke dalam top 3. Itu yang menariknya. Benar. Kill banyak kadang 10, 11 dan seterusnya, tetapi tak dapat masuk ke top 3 daripada segi placement. Itu yang menyebabkan sedikit kecacatan daripada segi ranking mereka. Tapi inilah ASL, tim yang tidak disangka-sangka berjaya mendapatkan Cikadina di Miramar 2 hari yang lepas sampai 3 hari yang lepas. Di sini 4M Suk menembak RQG9 dapat. Yap. Dapat jatuh tapi tak dapat kill. Tak apa. Cubaan yang baik daripada Suk sebentar tadi. Pemain-pemain 4AM antara salah satu pasukan yang tidak boleh langsung dipandang rendah. Tapi berkenaan Nova SQL lah tadi, mereka ni macam jarang ada dalam kamera. Jarang tu kita dapat lihatkan mereka melakukan pertempuran yang macam satu lawan squad ke, jarang. Tapi pasukan mereka adalah pasukan yang paling konsisten sekali. Mengkorpai dari jauh pakai tembakan terhadap pemain daripada pasukan footballist, dan bulatan yang seterusnya akan bergerak ke kawasan kanan. Dan seperti mana kita dapat saksikan bersama-sama sekarang ini, masih lagi belum ada kelibat pasukan tim Secret. So, mungkin mereka berada di bahagian bawah. Tak, itu merupakan TSJ. Tak, dia berada di bahagian utara sebenarnya tadi. Utara.
Utara circle itu dalam lebih kurang dalam 200 meter ataupun 100 meter mereka dah boleh masuk ke dalam circle. Jadi tidak begitu mengancam sebenarnya situasi bagi tim secret. Mereka ada tempat yang agak selamat. Kalau kita lihatkan di bahagian utara circle, tidak begitu banyak pasukan yang berkumpul di kawasan sedemikian, kepadatan yang tidak begitu tinggi. Jadi mungkin secret ada peluang yang agak baik, tapi aku malah nak cakap banyak sangat peluang yang baik ni sebab bila cakap je ada masalah. Jadi jangan cakap. Oh susah nak masuk macam mana Ya, macam mana ni dia nak masuk? Macam kau cakap tadi lah, 6 mata pop terus rata. Tapi tak apa, kita lihatkan sekali Zizek akan bersih terdapatkan satu kejatuhan tembakan yang mantap daripada Zizek. Dia nampak ada 2-3 orang pemain bergerak kiri ke kanan, tapi Zizek sekarang ni dia dalam keadaan dia begitu confused ni. Dia tak tahu nak tembakkan mana. Tadi mengakibatkan dia dalam keadaan yang slow, teragak-agak. Pemain-pemain daripada rakan-rakan dia juga telah berjatuhkan dan rata untuk TSJ. Bayangkan tadi Jin, dia bergerak ke depan tu, dia macam aku nak tembak yang mana satu ni. Lalas dia pula yang terkena terlebih dahulu. Ya, mereka betul sistematik. Kalau kita lihat 4AM, dia melakukan apa yang selalu dilakukan oleh RRQ sebelum ini, tetapi jauh lebih laju. Kalau kita lihat pergerakan daripada sama ada Suk ataupun Sevan tadi yang duduk belah kanan sekali, itu yang menyebabkan itu kunci sebenarnya kemenangan 4AM yang begitu mudah meratakan pasukan TS Jin tadi. Seperti yang kau cakap tadi, dia confused dia nak tembak mana. Dia tembak dekat depan, tapi bila dia patah balik ke belakang, yang mana dilakukan seperti orang yang dekat high ground kan, dia tembak depan, kita duduk belakang, kita akan selamat. Tetapi dia pergi ke belakang, makin sakit. Itu yang membawakan dia sedikit confused kat tu. Ya, betul tu, dia dah macam tak tahu nak buat apa-apa. Jadi keadaan tersebut mengakibatkan dia dalam keadaan yang agak gabra. Tapi Alpha 7 kali ni Rubuh kali lagi mereka akan dirusuh, tapi kelihatan seperti boleh untuk pertahankan kedudukan ini. Walau bagaimanapun Renal Ray telah berjatuhkan, Smoke juga telah knockdown terlebih dahulu. Smokin tembakan dapat dilepaskan dengan begitu baik sekali. Berapa pemain saja lagi yang berdiri untuk pasukan Alpha 7. Manakala untuk pasukan Aerowolf masih lagi ada juga 2 pemain yang sampai. Potato dan juga Super Una telah sampai ke kawasan ini. Smokin dan Law sedikit telah digunakan oleh Sino, tapi tembakan dalam telah dilepaskan dari Bona. Cuba terdapatkan knockdown, tapi malas sekali dia pula yang terjatuh terlebih dahulu, meninggalkan hanya 1 lawan 1. Tetapi itulah dia rata juga. Apabila saya rasa footballist ke yang mengacau pertuturan ini, dia dapatkan juga kill terakhir. Ya, itu dia. Dan footballist boleh mengambil kesempatan ni. Mereka ada 4 orang. Kalau mereka dapat tahu di manakah kedudukan pasukan Aerowolf yang sebenarnya, mungkin mereka boleh ratakan terlebih. Potato akan selamatkan rakan dia pada waktu yang sama. Footballist tak cukup orang sebenarnya. Sebab itu mereka tidak masuk terlalu ke dalam. Tapi itu akan menyebabkan ada peluang bagi pasukan Aerowolf sekarang ini. Aerowolf baru saja mendapatkan 3. Bukan, mungkin dapat 1 kill saja daripada perlawanan mereka tadi. Kerana yang diambil oleh footballist. Footballist cuba mengambil kesempatan dekat ini. Soke tembak dan tembak di belakang asap. Tapi tidak tepat. Terangannya tidak, tembakannya tidak lurus sekarang ini. Lagi-lagi dengan ketiadaan backup daripada footballist yang lain. Tapi dapat juga Spauf. Belum lagi penamatnya untuk pasukan Aerowolf. Soke. Dia akan cuba brush in ke dalam Potato di bahagian belakang, di bahagian tangki air. Dan Renaldi, mampukah dia selamat dekat sini? Dia proning saja, bos. Kemana orangnya? Rex dapat 1 korpai. Yap, tarik Ziz. Tapi masih lagi belum dapat melihatkan siapa yang jatuh sekarang ini. Potato dan Alre, kedua-dua pemain mereka masih lagi bersembunyi dalam bom asap tersebut. Potato di satu kawasan berbeza dan Alre sedang mengambil lulut yang ada dalam kotak-kotak rakan mereka, mungkin bersama-sama dengan pihak musuh sebentar tadi. Tapi satu lontaran bom asap akan lemparkan ke depan, tapi Alre berjaya untuk terus dihabiskan begitu saja oleh si Solke. Tak, dijatuhkan terlebih dahulu, belum dihabiskan terus. Sasaki telah pun dihabiskan terus di satu kawasan berbeza. Potato tinggal bersorangan lone survivor. Renalre dihantar pulang ke lobby. Panggilan ke lobby untuk pasukan Aerowolf semakin lama, semakin dekat untuk pasukan mereka. Potato tak tahu nak pergi ke mana-mana, tetapi daripada segi kelengkapan beliau sangat-sangat tinggi sekali, kesemuanya level 3 dari pasukan footballist. Mereka tiba-tiba pula akan menghadapi satu kemarahan daripada pasukan berbeza pula. KDA berbahagian belakang, kita dapat lihat kedua pemain telah berjatuhkan. Ewan juga sedang cuba untuk melakukan satu gerakan masuk ke dalam belakang kita yang seterusnya. Cuma kalau kita dapat lihatkan sekarang ini Potato, itulah dia penamatnya untuk pasukan mereka, rata di tempat yang ke-11. Ya, rata di tempat yang sebelah dekat tu 4M dan Nova SKF juga di saat-saat air dan nyawa-nyawa ikan pada waktu ini telur di hujung tanduk. Tapi KDA juga sama, ini akan menyebabkan senyuman sedikit kepada pasukan Navi yang terkeluar awal tadi, kerana pasukan KDA juga terkeluar pasukan 4M. Tinggal 1 orang ni, hanya tinggal Suk saja, A1 yang akan menjaga Suk pada waktu ketiga ni. Tapi BTR dan Footballist, 2 pasukan di tempat yang ke belakang, dalam carta yang paling belakang.
Dua-duanya perform dengan agak baik. 4 kill dan 7 kill daripada Footballis. Ada 4 player bersama dengan pasukan BTR. Mungkin betul lah ini dia game kebangkitan untuk dua-dua pasukan ini. Tapi Team Secret ada di belakang dengan 3 kill. Usuk memang betul mantap lah. Dia sanggup tadi untuk ratakan pasukan A1. Tapi Mak Toy akan menembak dari belakang menyebabkan dia takut sedikit untuk melakukan apa-apa tindakan susulan. Dan kali ini kita dapat lihat dengan Team Secret, mereka ada keempat pemain mereka. Matoy dan ada 1 kill. Zaxi berjaya untuk dapatkan si Ice. Suk tinggal bersorangan saja. 8 pasukan saja yang berbagi pada malam ini. Kita dapat saksikan ini merupakan antara salah satu pusingan yang begitu baik sekali. Team Secret mereka masih lagi akan berada bagian dalam bulatan kita yang seterusnya. Suk bersorangan di bagian bawah, tetapi akan ada 2 pasukan yang akan berada di bagian bawah ini sebagai penghalang untuk pasukan Secret masuk dalam bulatan yang seterusnya. Tapi Ice shot tapping yang agak menarik, tetapi tembakan daripada bagian kanan mungkin daripada pasukan Kodina Power cuba untuk meletupkan kepala si Ice shot. Kalau mereka terkeluar sekarang, UI telah pun dibunuh. Rex juga akan dijatuhkan. Tinggal 2 sniper mereka, support mereka, iaitu Matoy dan juga iShot saja yang tinggal masih berdiri, dan mereka masih belum dalam circle. Ini merupakan satu perkara yang sangat sukar untuk mereka masuk. Tapi Kodina Power ada keempat pemain, tapi Footballis akan berlawan dengan pasukan Bigetron kali ini 4 lawan 4, tapi Bigetron seorang pemain mereka telah dijatuhkan. Tapi Keraman lepaskan Matoy sekarang yang akan terus dihantar pulang ke lobby, meninggalkan hanya high shot seorang saja. Masih lagi hidup untuk pasukan Secret, tembakan berjauh IC cuba terdapat si Frozen, tembakan tersebut masih lagi tidak akan terkena kepada kepala pemain lawan tersebut. 5 kill secara totalnya untuk pasukan Ju, tapi Bigetron mereka nak langgar. Laksi sekarang ini akan mulakan satu perangan bagi depan. Ryzen masih lagi akan tunggu di kawasan yang sama. Footballis mereka telah pun kembali ke dalam pondok asal mereka, tapi tembakan balas diberikan. Saksi terkena damage sedikit. Laksi Liquid dijatuhkan terlebih dahulu oleh Silo Mazid. Tembakan berterusan dengan menggunakan DP28 tak berjaya lagi untuk mendapatkan sesiapa. Bigetron mereka telah pun bergerak ke hadapan, dan jikalau salah satu bom tangan mereka tepat masuk ke bahagian dalam pondok tersebut, tepat daripada si Saksi terkena satu kejatuhan. Sekarang ini Ryzen mula bergerak ke depan, mereka dah merusuh sekarang ini. Mereka akan merusuhkan semuanya, dan itu ada rata dengan bom tangan yang dilemparkan daripada si Saksi. Yep, dan BTR ada peluang yang sangat besar sekali ini untuk mendapatkan kemenangan jika dinda mereka yang pertama, tapi mereka kena selamatkan kita terlebih dahulu sebab sekarang ini pasukan Kodina Power juga ada 4 player. Begitu juga dengan pasukan Ziz ada 3, jadi mereka kena naikkan odds mereka, dan Liquid berjaya diselamatkan pada waktu ini. 8 kill untuk pasukan BTR, dan mereka juga ada circle. Mungkin ini dia kebangkitan kemengeperingan daripada pasukan BTR yang selama ini mendapatkan markah yang begitu sedikit. Setelah permainan mereka di weekend ini, mereka akan naik lebih banyak anak mata dan juga anak tangga. Ya, seperti mana yang saya katakan tadi, jikalau BTR dapatkan chicken untuk pusingan kali ini dengan kill yang begitu banyak sekali, nescayalah mereka mungkin akan melonjak naik sehingga ke tempat yang ke-9 mahupun ke page yang pertama. Mereka dah ada 8 kill. Yang hanya tinggal ialah 2 pasukan saja lagi yang perlu untuk dihapuskan oleh pasukan Bigetron jika mereka nak dapatkan winner chicken dinner. Di bahagian hadapan ialah pasukan Kodina Power, di bahagian kanan ialah pasukan Zeus Esport. Zeus ada IC, ada Jiol, ada Abeli, tapi Kodina Power gempa pemain mereka sekarang ini akan mula untuk melakukan satu gerakan masuk ke dalam bulatan yang lebih selamat, tapi Abeli dijatuhkan terlebih dahulu. Axel berjaya untuk dapatkan Abeli dengan mantap sekali. DP28 diguna pakai, mantap, begitu mantap sekali. 5 kill telah pun ada untuk pasukan Zeus, masih lagi di keadaan yang sama, tapi Bigetron mereka akan bermain proning terlebih dahulu dan menunggu saja ketibaan pihak-pihak musuh mereka. Ada tembakan dilepaskan ke belakang, dan itu ada Ryzen dapatkan satu knockdown. White telah dijatuhkan terlebih dahulu. Bom tangan terus ditarik. Ryzen antara salah seorang pemain Grenadier yang begitu mantap sekali, tapi adakah bom tangan kali ini akan tepat mengenai terhadap Kodina Power? Saya rasa ya. Oh, ya betul. Ryzen kena. Satu lagi kejatuhan yang berlaku. Bom tangan yang sampai, saya rasa 2 knock. Ya betul, 2 knock dengan satu bom tangan tadi. Ya, memang betul. Ryzen tidak perlu terlalu banyak membaling kerana memang nyawa dia sedikit tadi, tapi di sini Ryzen berjaya mendapatkan satu lagi kill. Zeus Abeli sekarang ni bagaimana? KP dijatuhkan sedikit demi sedikit, kemudian Zeus yang selama. Memang kemenangan nampak seperti akan sampai ke tangan pasukan Bigetron Red Alien akhirnya. Kemeperingan yang dilakukan nampaknya memang benar-benar berlaka. Benar. 10 kill buat BTR. Dan satu Ya, lagi Laksi. daripada Laksi. Dia tarik sis bom itu dan tarik memang kena. Sekarang ini sudah naik balik BTR. Mantap coy. Daripada tepi. Dari itu dia. Winner chicken dinner untuk BTR. Mantap gaspol. Yeah, Bigetron. Tarik sis. Semongko. Itulah dia BTR akhirnya. Ya.
Mantap sekali. On-soy sekali gameplay ditunjukkan daripada pasukan Bigetron Red Aliens. Saya rasa betul lah diorang ni mengeprank. Tak tahulah memang adat ke macam mana diorang suka bermain sebegini rupa, di mana 14 kill termasuk dengan 15 saya rasa mereka dapatkan begitu banyak 29 mata. Untuk pusingan kali ini sahaja. Tadi mereka dalam keadaan berapa? 44 mata kan. Jadi tambah lagi dengan 29 mata, mereka sekarang ini sebenarnya boleh berada di kedudukan nombor 8 sehingga nombor 10 tak silap saya. Dan jika mereka dapatkan lagi chicken di pusingan akan datang, chicken. Macam biasalah. Boleh naik sampai top 5. Macam betul kau cakap, sebab sebenarnya markah di nombor 8 pun tidak begitu tinggi dan mereka dah ada 73 markah waktu ini dengan markah 29 yang mereka dapatkan campur dengan 44 tadi. So sebelum itu kita masuk ke dalam highlight dan saksikan bagaimana BTR mendapatkan chicken dinner mereka yang pertama. Tapi memang chicken yang berkualiti, bukannya dengan kekurangan kill, tidak. Mereka ada 14 kill dalam tangan, 29 markah total. Itu bermaksud mereka kembali ke dalam pengejaran sebab markah yang perlu dikejar mungkin sekarang ini dalam 60 lebih, sebab nombor 1 sekarang ada 100, mungkin 120, mungkin 130 markah. Tapi dengan mereka sekarang ni ada total sebanyak 79 markah, maksudnya mereka mungkin kena kejar dalam 50 poin saja, dan memang sangat-sangat berkemungkinan dalam 3 game ini mereka boleh dapat 50 poin. Boleh jadi sebenarnya PTR kalau dia teruskan macam ni, dia dapat nombor 1. Ya, ini benda yang saya rasa kalau betul-betul jadi kan, memang betul-betul lah Bigetron ni antara salah satu pasukan yang kita tak boleh nak merendah-rendahkan, sebab mereka macam meletakkan satu perkara yang sepatutnya memang takkan ada sesiapa pun yang nak bermain-main. Mungkin adalah benda yang terjadi, tetapi bayangkanlah apabila mungkin mereka telah pun berada di dalam situasi yang baik, mereka telah pun mampu untuk kekal tenang, katanya semuanya telah dalam keadaan yang baik, mereka terus dapatkan, bukan terus dapat, memang mereka dapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi kalau kita lihat kan, peningkatan mereka tu begitu baik sekali ni. Andai kata kalau prestasi seorang murid lah kan, dia akan terus duduk dalam kelas A+ lah setelah peningkatan begini rupa. Ya, memang betul, itu satu. Tapi masalahnya game selepas ini ialah game Sunhawk. Jadi apa yang menjadi masalah dekat sini ialah tempat mereka turun selepas ni. Itu di bootcamp itu, memang orang datang turun bootcamp, mereka akan kalah kepada sama ada pasukan Alpha 7 ataupun pasukan ASL yang ada akan turun dekat persekitaran itu, ataupun Football League. Jadi kita akan tengok dulu adakah diorang akan turun di tempat yang lain ataupun tempat yang sama dan The Guild. So itu yang kita perlu lihatkan daripada Bigetron. Aduh, hai. Gaspol winner chicken dinner untuk pasukan mereka kali ni. Begitu mantap lah, sangat-sangat mantap sekali gameplay ditunjukkan daripada pasukan Bigetron dengan 14 kill yang diperolehi. Itu sekaligus telah pun menunjukkan bahawa memang mereka main sambil tidur. Dia kata letak dulu phone tu kat tepi, nanti kita try kejar kat belakang. Tak tahu lagi macam mana, tapi ini yang ditunjukkan setelah 4 match yang dimainkan, betul-betul konsisten. Dan mungkin mereka boleh buat lebih sebab daripada pengalaman kita sebelum ini, PMCO, PMPL, PMWL, apa yang dilakukan oleh mereka sangat-sangat sukar untuk dibaca oleh orang ramai. Tetapi inilah dia million reward gas, di mana daily prize pool 10 million AG dan 1 million UC, grand prize reward 150k USD. Dan match yang ke-10 ialah Bigetron Red Aliens. Ya, BTR match ke-10, belajar dulu dek, baru try lawan dengan BTR. Jadi itulah yang berlaku. Sementara tadi Ryzen, dia seorang saja meratakan entah berapa banyak orang dia baling bom tadi. Memang berkualiti bom dia. Tapi overall standing kita lihatkan BTR terus top 8. Aku dah cakap dah Jay, aku dah cakap dah dia mesti pergi top 8 atau top 9 macam tu je. Gila-gila. Yalah. Memang sangat. Kan dah kira tadi, dah cakap dah kira dekat situ 73 markah. Dan tidak begitu jauh untuk mengejar KDA. KDA ada 116 markah saja. Jadi kalau BTR boleh dapatkan 50 markah dalam 3 game dan KDA terus menerus bersama dengan 4M dan Navi tusun macam tadi, memang orang boleh pecut untuk hari ni. Walaupun hari pertama dia begitu tidak meyakinkan, tapi hari ni saja diorang dah kumpul begitu banyak markah.
kalau betul lah benda tu berlaku. 3 game akan dimainkan. Jadi kita ada KDA 61, 4M, Navi, Nova SK, RRQ. Kemudian Team Secret naik balik dengan 80 markah. Dekat situ 11 markah mereka dapatkan. Alpha 7 dengan nombor 7, BTR 73 daripada nombor 16 hari ni guys. Kalau korang terlupa lah, diorang start hari ni nombor 16. Nombor 16. Jadi KP di nombor 9, 10 Lazius, TSJ 11, Footballist 12, 13 PW88, AWA1 Esport nombor 14, ASL 15 dan Airwolf di nombor 16 sekarang ini. Ya, betul tu. Perkara-perkara ini juga akan membuatkan anda semua pastinya akan lebih celik mata anda untuk melihatkan PUBG Mobile Global Championship sebab banyak benda yang menarik akan berlaku, benda yang mengejutkan tiba-tiba yang terjadi sebab tak terkejut lah kan kalau benda tu jadi telah pun terancang di mana Bigetron sekarang ini macam tu 16 dia macam tak apa kali ni kita try untuk pergi slide ke kiri. So betul dia dah slide daripada 16 tu dia slide ke kiri dan MVP kita ialah Laksi 5 kill, damage 863, heal 247, longest distant kill. Tembak jarak yang terjauh sekali ialah 109 mata. Headshot 1. Tapi tak tahu kenapa gambar daripada tim-tim Bigetron ni nampak macam gangster je kan. Aku rasa macam dia orang je yang paling proper punya gambar. Ya, betul lah. Dan mungkin sebab satu baju dia pun dah berubah. Dia setiap season boleh dikatakan design dia akan bertukar sedikit. Yang ini design ni nampak lebih kemas sedikit lah kalau dibandingkan dengan baju dia yang sebelum ini. Kerana logo tak begitu banyak and colour dia lebih flat. Tapi dekat sini kita lihatkan dia akan berlawan dengan Gonzo untuk head to head. 5 kill versus 3 kill, 970 damage, longest distance 2 saja beza dia. Contribution lebih sedikit kepada Laksi. Tapi Laksi untuk berada kat sini tidak begitu mengejutkan sesiapa. Kalau BTR menang, selalunya ini memang pace yang di mana muka-muka mereka ni je yang bertukar. Iaitu Laksi, Zaxi, Ryzen dan pada waktu ini ada Liquid bukan Microboy. Dan nak diikutkan sebenarnya kita betul-betul lagi belum lihat cut daripada Bigetron, betul tak Jay? Kan kita nak tengok, betul tak? Jadi selepas ini mungkin kita akan dapat saksikan cut daripada pasukan Bigetron di mana damage kali ini paling tinggi 2700, 14 kill, 2100, 9 kill dari Corina Power, 1252, 6 dan seterusnya pasukan Footballist, Secret, 4AM, PW888, Airwolf. PW888 tak ada kill langsung bersama-sama Alpha 7 dan juga Navi. Navi je lah saya rasa untuk dua pusingan ini mereka merudum. Ya betul. Merudum teruk punya. Sedangkan di Erangel ni baru saja kita katakan, tapi mungkin sebab mereka terjumpa dengan satu tim awal iaitu pasukan Zeus tadi. Dan Zeus pula memang bermain dengan baik pada kali ini. Tetapi itulah kita nak tengokkan kalau dapatlah statistik tu. Tapi kita dah tahu dah Ryzen merupakan player yang mempunyai statistik paling tinggi daripada page mereka ataupun daripada mereka punya card iaitu sebanyak 91. Jadi yang kedua tertinggi lah ataupun yang ketiga tertinggi. Disebabkan nombor 1 itu dikongsikan dua player, 93 untuk para boys, 93 untuk Suk. Tapi overall start kita akan lihatkan total kill sebanyak 59, knockout 62, heal 8,384, total revive ataupun pemujukan berlaku sebanyak 21 kali. Troubles digunakan sebanyak 310. Longest distance kill adalah Matoy 329 meter. Headshot 6, airdrop ada 3 diambil. Ya. Menarik sekali. Apa-apa pun itulah dia satu kebangkitan yang mantap dilakukan oleh pasukan Bigetron dan boleh dikatakan itu antara salah satu pasukan yang boleh untuk melakukan perkara tersebut tanpa sebab. Dan perkara tersebut akan tiba-tiba saja akan muncul begitu saja.